Pak Ustaz. Ya. Okey. Jadi ingat, kalian mesti ingat tasawuf mulai daripada Allah turun kepada nabi-nabi, akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan kita ahli sufi. Tarikat timbul abad ketiga keempat Hijriah. Rasulullah dah wafat. Sahabat-sahabat dah wafat. Baru tarikat timbul. Dia satu perkara yang baru. Satu perkara yang baru. Ya. Kerana pada masa itu, mereka yang nak mencari pengenalan pada Allah, mereka duduk kepada tokoh-tokoh yang mereka ingat boleh bantu, mereka kelilingilah tokoh-tokoh itu dan mendengar dari ucapan syarahan mereka itu. Di situ dengan kumpulan begitu, timbullah tarikat pada abad ketiga, keempat itu 300 tahun, 400 tahun selepas Hijriah. Rasulullah tak ada sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak ada, semua tak ada. Baru timbul tarikat. Tarikat bukan tasawuf. Tasawuf bukan tarikat. Tasawuf tak perlu tarikat. Tapi tarikat memerlukan tasawuf. Pasal kita ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan. Tarikat dia lain. Ini tak boleh jalan sih. Tarikat dia punya pengasas cuba beberapa cara, maka timbullah zikir, wirid dan jadi sistem masing-masing. Mereka cuba beberapa tata cara dan khaifiat dan dapatlah mereka bacaan zikir, wirid dan menjadi satu sistem bagi mereka. Jadi kita ada sistem tarikat. Tarikat itu sistem, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Alawiyah, tarikat Chistiyah, tarikat Qadariyah. Ini kerana bersandarkan nama pengasasnya. Naqsabandi, Naqsabandiyah. Chisti, Chistiyah. Qadir, Qadiriyah. Kan? Jadi dia timbul satu sistem zikir. Ini yang Syekh Ahmad sendiri panggil jalan wali-wali. Dan kalau kita tengok di sini, maka dari sini buat pertama kali wujudnya tarikat tasawuf dalam Islam dalam 300-400 tahun lepas Hijriah, dan ini dia punya cara, sistem ini. Pertama mencari guru dia yang dipanggil mursyid kadang-kadang syekh. Lepas tu kita baiat, janji setia menjadi anak murid yang setia. Konon kalau kita tukar mursyid, kita boleh murtad. Itu dia punya perjanjian lah. Lepas tu dia kasih kita zikir. Permulaan lisan, lepas tu qab, lepas tu sir, rahsia. Dan lepas tu kita kena diam dan menunggu terbukanya makrifat. Sudah itu mereka mengadakan upacara ijazah dan talqin. Ini tarikat. Jadi zikir yang diberi itu lisan, qab dan sir untuk mencapai 7 makam nafsu. Daripada amarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah, kepada radiyah, madiyah dan kamilah. Jadi mereka berzikir itu untuk mengatasi 7 makam nafsu. Itulah sistem. Tarikatnya sistem. Sistem untuk mencapai 7 makan nafsu. 7 makan nafsu daripada amarah sampai ke kamilah. Dan menerusi lisan, qab dan sir. Selepas itu, dah sampai kepada sir, kita kena diam. Diam dan tunggu turunnya ilham. Yang mengilhamkan pintu makrifat kepada kita. Pada orang-orang tarikat. Jadi tengok di sini, Syekh Maulid Al-Arabi Ad-Darqawi. Beliau telah menerima dari gurunya zikir Allah.
beliau dikehendaki apabila berzikir mengadakan kalimah Allah tu di dalam mindah beliau. Inilah zikir sir dia. Menulis alif lam lam ha dalam mindah dia dan fokus pada tulisan itu. Kita tak boleh, kita tasawuf tak boleh pasal Allah bukan alif lam lam ha, kita hanya ingat dia tuliskan. Bagi kita tak boleh ya. Tapi ini cara dia lah. Beliau telah menjalankan riadah itu. Ya. Beliau dikehendaki apabila berzikir mengadakan kalimah Allah itu dalam mindah beliau. Beliau telah menjalankan riadah ini selama sebulan dan beberapa hari apabila turun ilham. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang zahir dan yang batin. 2 kali turun. Akhirnya beliau tak boleh tahan. Beliau menyatakan pada ilham itu, aku faham dia yang awal, aku faham dia yang akhir, aku faham dia yang batin. Tapi aku tidak faham dia yang zahir, kerana apa yang aku lihat yang zahir adalah benda-benda yang berbentuk. Maka ilham itu turun lagi sekali. Yang dimaksudkan ialah yang terzahir, yang batin terkeluar menjadi yang zahir, iaitu daripada zat terzahir menjadi ciptaan. Kita tahu itu. Maka dengan serta-merta beliau faham akan maksud ayat itu. Dengan itu beliau berjaya mencapai ma'rifatullah dalam menunggu sebulan dan beberapa hari. Tetapi kebanyakan tidak kesampaian seperti Syekh Maulid Al-Arabi Ad-Darqawi. Banyak yang ditanya pada tarikat Alawiyah, pada Syekh Ahmad Alawi ini dia punya mursyid. Apakah semua mereka berjaya mencapai ma'rifatullah yang dapat zikir ni? Tidak, hanya sedikit saja yang berjaya. Hanya sedikit yang mampu mencapainya. Bagaimana pula bagi ramai yang tidak berjaya, tidak akan mereka berputus asa? Tidak, dengan berzikir mereka akan dapat ketenteraman. Jadi yang ramai itu hanya dapat zikir. Ini yang bawa orang fed up. 50 tahun, 60 tahun masih zikir. Saya punya datuk, saya punya bapa, saya punya pakcik. Ramai dalam tarikat. Satu pun tak ada ma'rifatullah. Tapi sudah berpuluh tahun. Hingga satu sampai jadi gila mengejar ini. Tak boleh. Orang tak boleh tahan. Kerana itu tarikat pada masa sekarang tak popular. Tak popular, orang sudah give up. Lampau lama orang give up. Itu yang Imam Ghazali berkata, di tengah-tengah perjuangan ni kadang-kadang tabiat menjadi rosak, akal menjadi kacau dan badan pun sakit. Kerana latihan kita ni, zikir-zikir nak mendapatkan hakikat segala ilmu iaitu ma'rifatullah. Tak tercapai. Maka Maharaja lelalah hayalan-hayalan yang merosakkan. Di mana nafsu akan puas dengan hayalan-hayalan tadi. Jadi kita ingat kita dah sampai satu peringkat. Ma'rifatullah belum sampai. Macam mana dah cerita pasal makam. Padahal dihayalkan itu belum diperoleh. Belum sampai ma'rifatullah. Banyak orang sufi menempuh dan kemudian dia sentiasa berada satu hayalan dalam masa 20 tahun. Dan ada juga yang mati dalam keadaan ini. Kan? Jadi dia tak popular sekarang. Tarikat tidak popular dan makin berkurangan. Terlampau lama tak ada result. Sehingga satu ahli tarikat beritahu saya, nak cerita Allah Maha Besar pun tak tahu. Kan? Bila dengar ustaz, wah sekejap kita boleh cerita pasal kebesaran Allah SWT. Pasal dia sistem zikir, dia bukan ilmu. Kan? Jadi di sini mengikut Muhammad Syarhindi, Mujtahid Islam, dia kata sedikit yang dapat kejayaan cara ini. Cara ini adalah lambat serta ramai terbengkalai di tepi jalan. Tak popular. Jadi kekuatan tarikat makin berkurangan sekarang. Hingga satu hari orang sudah tak mau lagi. Kan? Dan kita tengok pasal syariah. Syariah kita
Kita lihat dulu syariat agama Kristian dulu. Rasulullah berkata kau akan ikut mereka tapak demi tapak sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kau akan ikut dia. Jadi kita tengok agama Kristian dulu. Tengok pakaian dia masa dulu. Sama macam Islam. Kan sama. Tutup aurat. Kan? Tapi bila dapat datang modernization, mereka semua pandai, bijak dan sebagainya. Dan tengok ramai dah boleh membaca, menulis dan sebagainya. Tidak butuh huruf lagi. Datangnya globalisasi, maka mereka start pandang pada Bible, pandangan yang lain. Seperti saya tadi cerita dengan Marhamah, kalau kita punya anak, cucu kita, dia syok baca satu buku. Satu hari kita pinjam buku dia, kita buka. Dalam buku tu cerita seksa lah, neraka lah, bunuh lah, jihad lah. Kita pun teringat, kenapa cucu ni baca buku macam begini? Ni buku apa ni? Ini dia. Dalam Bible sama juga dengan Quran. Neraka, seksa, bunuh, jihad dan sebagainya sama. Tuan satu padri berkata dengan saya di fora, saya harap Tuhan kamu dengan Tuhan Bible tidak sama. Kalau sama, saya tak tahu macam mana kamu nak berdakwah. Mereka sudah melihat, bila mereka sudah terpelajar, dia buka buku Bible, dia tengok, ini Tuhan apa ni? Bunuh, seksa, neraka. Apa ni? Ini macam kata holy. Orang start tidak percaya ada Tuhan macam ini. Kan? Orang start menyoal. Kan? Idea yang Tuhan yang mulia menghantar orang masuk ke neraka yang membakar adalah sesuatu yang tidak dapat menerima sama sekali. Ini perkara gila yang terlampau dan percayaan yang sangat teruk. Saya tidak mahu ada kena-mengena dengan Tuhan sedemikian. Ini akan sampai pada kita. Bila kita punya anak, cucu makin terpelajar, apa yang berlaku di barat akan sampai ke timur. Rasulullah SAW bersabda, kau akan ikut mereka tapak demi tapak sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut. Kita akan berjumpa ini. Sekarang mereka sudah mengalami ini dan kita akan mengalami juga. Tengok dia tulis, ujian Tuhan kepada Nabi Ayub dengan membenarkan syaitan menyeksa Ayub untuk menguji keimanannya, menunjukkan kekejaman yang teramat sekali. Atau kepercayaan dan penyeksaan yang tidak boleh diterima sama sekali. Kelakuan sebegini mencerminkan bukan Tuhan yang maha berkuasa, lagi penyayang, tetapi yang mengganas. Macam mana ahli syariah mau jawab? Kau nak pakai hukum makam, orang tak nak terima, orang tak percaya Tuhan kau. Tuhan kau zalim, bengis, kau nak pakai hukum makam. Kau nak pasal neraka, itu Tuhan kau. Suka menyiksa. Di sini kita tengok syariah, ahli syariah, kaum Kristian mendapat satu tamparan yang hebat. Orang menyoal, kenapa Tuhan begini? Yang kau ajar, begini jahat, begini kejam. Kan? Tengok lagi. Pada tahun 2000, aku berharap kita dapat membesarkan anak kita untuk mempercayai diri dia sendiri, bukan Tuhan. Tuhan zalim, jahat, bengis, tak fleksibel, suka menghukum, suka menyeksa. Lebih baik kita ajar anak kita sendiri. Bagaimana jadi orang yang mencintai yang lain. Orang yang lemah lembut, yang disayangi orang. Tengok. Pada tahun 2000 aku berharap kita membesarkan anak kita untuk mempercayai diri dia sendiri, bukan Tuhan. Kalau ada yang maha berkuasa, maka dia itu gila. Tengok. Ini akan sampai bila umat Islam satu hari akan cakap pada ulama umat syariah, Tuhan kau gila. Tak ada kerja nak hukum, seksa. Jawablah.
Boleh jawab. Macam mana mau kau berdakwah? Ini akan sampai, tak boleh lari. Itu pasal saya kat kaum padri Kristian bercakap dengan saya, I hope your God is not the same with the Bible God. If it's the same, I don't know how you going to do your mission, your dakwah, kan? Missionary work. Kalau tentu Tuhan dalam Bible dengan Quran sama. Kan? Kalau ilahi menciptakan kesemua ciptaan, maka dia juga menciptakan kanker payudara kepada wanita. Leukemia kepada kanak-kanak. Penyakit mental, leprosy, AIDS, penyakit Alzheimer dan Down syndrome. Dia meletakkan musang merabak-rabakkan anak menjerit kesakitan. Dan harimau belang membunuh anak rusa. Manusia tidak akan membuat plan sezalim itu. Sekira yang Maha Berkuasa berbuat demikian, maka dia adalah sesuatu yang amat menakutkan, bukan yang Maha Penyayang. Aduh, ini akan sampai pada masyarakat kita. Tapak demi tak akan sampai ni. Macam mana kamu menjawab? Oh, kau akan masuk neraka. Po dah. Kau pergi Tuhan, aku tak percaya kau nak cakap pasal neraka. Asas tu. Dia tak terima Tuhan kita yang salin. Tapi salah siapa? Bukan saja sudah ada ini dalam Bible, pendakwa-pendakwa dia menekan ini juga. Kau berdosa masuk neraka, berdosa masuk neraka, berdosa akan diseksa dalam neraka, akan dihukum, akan diseksa, akan dibakar. Waktu orang fed up. Orang cakap apa? Buku ini bukan buku holy. Ini buku teruk ni. Asyik menyeksa kan. Itu pasal padri Kristian gave up. Tak boleh tahan. Dan ramai orang dia menjadi atheist dan free thinker. Kan? Tak ada beragama dan tidak percaya kepada Allah SWT. Adanya Tuhan. Kan? Tengok lagi. Bagaimana dia adalah Tuhan yang maha bijaksana apabila dalam penciptaan manusia boleh ada kahak dan gigi yang rosak. Semua tulisan barat berkenaan Tuhan ataupun cerita tentangnya adalah bersandar pada konsep Tuhan yang nyanyuk lagi kebudakan. Ini timbul tak lama lagi. Aku tidak mahu ada kena-mengena Tuhan yang terlampau gemar kepada penyeksaan. Tuhan yang dahulu sentiasa wujud dalam dunia alam dan dunia manusia kini semakin menghilang. Tak dengar lagi kata Tuhan. Jadi itu cakap tulisan dia, poster naik. I've seen the truth and it doesn't make sense. Aku melihat kebenaran tapi tidak masuk di akal kebenaran itu. Tengok Bible yang ini adalah kebenaran, tidak masuk Bible itu satu kebenaran. When God doesn't make sense, Allah Ta'ala atau Tuhan tidak membuat sesuatu yang masuk di akal. Dia taruh poster besar-besar. Tak lama kita drive kat mana jalan di Malaysia, timbul poster macam gini. Ulama boleh tahan, ulama syariah. Tapi kita punya ummah pun tak boleh tahan dengan mereka kerana pandangan mereka. Maka Nabi Isa berkata, maka aku katakan kepada kamu, sekiranya kesahihan kitab Taurat tidak dicabuli, maka tidak Tuhan memberi kitab kedua kepada Daud, iaitu Zabur. Dan jika kitab Daud tidak dicabuli, maka Tuhan tidak memberi kepadaku Injil. Memandangkan Tuhan kekal abadi dan yang nak disampaikannya adalah satu, iaitu hendaklah kita sembah Tuhan yang satu. Kan? Jadi kita tengok ni, Injil pun mereka ubah suai. Alhamdulillah untuk Islam, Allah berjanji akan memelihara Al-Quran. Jadi kita tidak khawatir. Tapi lihat di sini. Setiap wahyu mereka korupsikan sehingga sekarang menjadi kelaziman pada para imam untuk merujukkan suatu perkara itu kepada keputusan ulama, bukan lagi kepada perintah Tuhan. Seolah-olah keputusan manusia itu lebih benar daripada perintah Tuhan. Ini kita sudah mengalami, ini dipanggil taklid. Bila kita ada satu masalah, kita akan rujuk kepada kitab Syafi'i, kitab Hambali, Maliki.
ataupun Hanafi. Kita tidak rujuk pada Al-Quran. Kan? Jadi kita terima pandangan ulama-ulama kita. Bila pandangan mereka tidak betul, demi kerana politik, demi kerana desakan, demi kerana status dan sebagainya, dan ada juga dinamakan ulama su yang selalu berat sebelah pada kerajaan dan sebagainya, maka akan terjadilah korupsi dan perterjemahan Al-Quran. Dan kita tengok di sini, Tuhan menyatakan melalui Nabi Isaiah, sesungguhnya sia-sia mereka menyembahku kerana mereka sudah mensirnakan syariah yang diberi kepada mereka oleh hamba-Ku Musa dan mengikut kata-kata ulama-ulama mereka. Jadi syariah yang Musa, diorang tak ikut, diorang ikut kata-kata ulama mereka. Habis kan. Dan kita tengok lagi. Isa berkata, adakah kau fikir aku datang untuk memusnahkan syariah atau sunnah para nabi? Tidak. Tuhan sebagai saksi, aku tak datang bukan untuk memusnahkan, malahan untuk memperbetulkan. Tengok. Nabi Isa dihantar untuk mengembalikan syariah itu yang sudah hilang. Sudah hilang, kembalikan. Ini juga akan terjadi pada kita. Nanti kita lihat. Di sini aku nyatakan, Nabi Isa berkata, kepada mereka yang jahat, yang sesudah pemergianku akan memusnahkan kebenaran dalam Injilku dengan dibantu oleh syaitan. Jadi dikorupsi Injil mereka. Isa berkata, baginda Muhammad tidak akan datang dalam masa hidupmu, para sahabat. Namun baginda akan datang bertahun selepas kematian kamu. Apabila Injil aku sudah dibatalkan, sehingga hanya tinggal tidak lebih dari 30 pengikut setia. Habis. Kita tengok. Dulu banyak orang pergi church, sekarang gereja pun dijual. Dah tak ada orang pergi. Orang dah give up dengan ketuhanan dalam Christianity. Tak. Agama Islam sama juga. Rasulullah berkata, sungguh kamu semua akan mengikut sunnah umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam liang biawak, kamu semua akan mengikut mereka. Kita tengok. Pertama, taklid. Apa terjadi? Imam Al-Haramain wafat 478. Mendakwa bahawa telah berlaku ijma' di kalangan muhakkikin bahawa tidak dibolehkan mengikut pendapat para sahabat, tapi wajib mengikut pendapat-pendapat para imam mazhab. Ibnu Salah pula berkata, wajib taklid kepada imam 4 mazhab. Maka tertutuplah orang pintu ijtihad semenjak itu, dan puaslah dengan fuqaha dengan bertaklid kepada imam-imam, dan tersiallah mazhab-mazhab yang 4, iaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ibnu Hanbal. Mulai dari saat itu umat Islam mencuaikan Al-Quran dan As-Sunnah dan hanya berpandu kepada kitab 4 mazhab yang telah disyorkan. Dengan ini timbullah generasi taklid sehingga hari ini. Taklid adalah perbuatan menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya daripada Al-Quran atau As-Sunnah. Kita pun sudah masuk dalam keadaan umat Kristian. Mengambil pandangan-pandangan ulama-ulama kita, tidak balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pandangan ulama-ulama kita, Syafi'i, Hanbali dan sebagainya, lebih kuat daripada Al-Quran. Kita terima bulat-bulat. Tengok di sini. Hari ini kesemua, sama ada yang melaungkan kehapusan taklid atau mengaku dirinya sebagai bukan seorang mukallid, atau yang mengaku mereka mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya adalah mukallid luar. Semua tu mukallid. Itu satu kita sudah alami lah.
taklid. Kita tidak balik pada Quran dan Sunnah, kita terima kitab-kitab ulama kita, dan seperti kitab-kitab ni mengatasi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jadi peperangan pecahan golongan dengan beberapa mazhab timbul. Kan inilah. Kan? Dan kedua, timbulnya mazhab. You tengok. Bila kita kata dakwah Islam, bukan dakwah Islam. Kalau betul dakwah Islam, seperti Nabi-Nabi semua berdakwah, mereka dakwah untuk mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi. Itu tasawuf. Dari dulu sehingga Rasulullah SAW, semua Nabi mengenalkan Allah kepada umat mereka dan menyembah Tuhan yang satu. Jadi dakwah mereka ialah ma'rifatullah, mengenalkan Allah kepada umat mereka. Tapi sekarang dakwah bukan dakwah mengenalkan, adalah dakwah mazhab. Kalau kita tengok di sebelah timur tengah, Wahabi, Salafi. Sebelah Iran, India banyak Syiah dan Hanafi. Di banyak negeri sebelah Asia, Hambali. Dan di Nusantara ini Syafi'i. Dan ada juga di Timur Tengah Maliki. Tapi boleh kata dakwah Islam ada dakwah mazhab. Bukan dakwah ketuhanan. Tidak. Kalau dakwah di Nusantara ini tentu Syafi'i. Diajar hukum hakam Syafi'i. Di Iran tentu diajar hukum hakam Syiah. India tentu diajar hukum hakam Hanafi. Dakwah Islam, dakwah mazhab. Kan, dakwah mazhab kita tengok di sini. Suara Salafi, Radio Indonesia. Dakwah Wahabi, Syiah. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah ini 4 mazhab. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Jadi kita ada taklid satu masalah, mazhab masalah kedua, dan kita ada dengan itu keganasan. Keganasan macam mana berlaku? Bila Quran dibuka dan terbaca, mereka bunuhlah orang-orang yang bukan Islam. Berperanglah. Kan? Bunuhlah mereka di mana kau berjumpa mereka. Maka terbawa mereka. Terutama yang tidak boleh berfikir rasional. Terbawa akan ini. Dan terjadilah terorisme, radikalisme, sehingga terjadinya September 11. Mereka robohkan 2 bangunan World Trade Center di Amerika, New York, Amerika. Dia robohkan dengan kapal terbang. Dan apa orang Barat? We will never forget. Itu start permusuhan dengan Islam. Dan mereka yang terbawa dengan ini, buka Al-Quran, bunuh mereka, siksa mereka, dan sebagai terbawa ini, mereka berkumpul menjadi ISIS. Bunuh semua orang Barat. Bukan saya orang Barat. Bunuh ahli sunnah wal jamaah. Kerana mereka cakap, kamu pun murtad. Yang betul hanya Wahabi. Yang lain murtad. Jadi ahli sunnah pun dia bunuh. Bukan saya orang Barat. Ahli sunnah pun dia bunuh. Tapi mereka yang membaca Al-Quran yang tidak dapat rasionalkan. Tidak berfikiran waras. Maka dari seluruh pelusuk datang. Bergabung di bawah bendera ISIS. Dan mulai menjadi terorisme atau radikalisme. Kan? Bunuh. Kan? Dan
dan Asurah berkata, apabila kamu menyeksa, maka kamu menyeksa sebagai orang kejam dan bengis. Maka orang benci dengan Islam. Sesudah itu, kita punya pelarian Islam masuk negeri orang, tak nak bermesra. Mereka mengasingkan diri, tidak mau bermesra dengan ahli warga negeri itu. Menjadikan banyak masalah kepada negeri itu dan terjadi banyak jenayah dan sebagainya. Jadi ini lebih orang benci kepada Islam, maka timbul Islamofobia sampai sekarang. Seluruh negara barat benci Islam, takut pada Islam. Daripada Amerika kepada Europe, sudah itu turun Kanada, Australia, turun kepada China, India, Myanmar. Mereka tak nak terima pelarian Islam lagi. Mereka takut dengan Islam. Islamofobia. Satu dunia. Bila kamu benci Islam, kamu benci Allah juga. Pasal Tuhan orang Islam ni lah Allah. Dia benci. Kerana apa? Orang-orang kita yang tidak boleh berfikir waras, buka Al-Quran, tertulis bunuh, bunuh, bunuh. Seksa, seksa, seksa. Dan ulama syariah diam. Tidak secara jumhur bangun mengatakan itu salah tafsiran, tak boleh begitu. Tidak menjadi satu gabungan yang boleh berdiri kuat di arena internasional dan menyatakan kita tidak boleh berdiri bersama-sama orangnya radikalisme dan terorisme. Tidak ada. Semua diam, kebanyakan diam. Jadi orang barat lihat ulama kita pun sekumpul dengan mereka. Ya, bertambah Islamofobia. Dan bila buka Al-Quran, siksa-siksa, neraka, neraka, neraka. Buka Al-Quran wanita yang paling banyak dalam neraka. Maka para wanita membaca Al-Quran, apa ni? Kita dah jadi teruk dengan jadi mak, jaga suami, jaga anak, jaga rumah. Macam-macam kita kena. Belakang masuk neraka kita. Apa ni? Orang tak boleh terima. Dan kenapa Tuhan yang begitu dikatakan sangat maha pengasih, maha penyayang? Kenapa mesti adakan neraka? Inilah soalan-soalan yang timbul dalam masyarakat Barat Kristian. Dan ini akan timbul pada masyarakat Islam. Dia akan timbul. Macam mana ulama kita mau jawab? Bila kaum muda kita akan bertanya, kalau betul kau cakap Tuhan ini akan seksa kita bakar, seksa, berarti ini Tuhan zalim. Manusia pun tidak buat begitu. Orang kena rompak di jail 7 tahun. Orang yang merompak. Orang yang bunuh tanpa niat di jail 20 tahun. Orang yang membunuh dengan niat dihukum bunuh. Ini dosa, tak kira apa dosa, semua masuk neraka kekal. Ini apa story, Mat? Apa story ni? Ulama kita apa? Kena jawab. Tidak kira apa. Walaupun orang tu buat dosa 1 tahun mati, 1 tahun dia buat dosa, dia masuk kekal. Orang ni buat dosa sampai dia tua pun masuk neraka kekal. Apa ini story? Orang start akan tanya. Kenapa? Apa ni? Tuhan yang dikatakan adil. Tuhan yang dikatakan maha pengasih, maha penyayang. Di sini itu Rasulullah SAW berkata, engkau akan
Kita akan ikut mereka tapak demi tapak dan sehingga masuk lubang biawak. Kita akan mengikutnya. Dan kita tengok bagaimana dakwah Kristian hancur lebur. Itu akan terjadi kepada kita. Itu pasal padri itu berkata, I hope your God is not the same God in the Bible. Saya harap Tuhan kau dalam Quran tidak sama dengan Tuhan aku dalam Bible. Sama bukan tak sama. Kenapa dia cakap begitu? Kerana Tuhan dalam Bible dua asal menyatakan siksa, neraka, bunuh dan sebagainya. Sama dalam Quran. Kerana itulah padri-padri ini berdakwah gagal. Kerana umat dia mereka kata, ini yang kau kata Tuhan sangat pengasih, maha penyayang. Kau tengok buka je kitab. Siksa dan mereka. Siksa, bakar, bunuh. Bukan saja itu. Mereka cerita pasal turunnya kehancuran seperti tsunami. Macam mana Tuhan kau maha pengasih, maha penyayang kalau ada tsunami? Kan? Dia tak boleh terima. Kan? Gempa bumi. Kan? Taifun. Kenapa ada kecacatan? Kan? Kenapa? Kenapa? Kalau Tuhan maha adil, kenapa mesti ada orang pekak, orang bisu, orang buta? Kenapa ada miskin, kaya? Mereka akan tanya. Dan ulama syariah akan mati akal di sini. Seperti juga ulama Kristian. Maka dengan itu akan ramai menjadi free thinker, tidak beragama. Akan ramai menjadi atheist, tidak percaya pada Tuhan yang ada dunia Tuhan, tidak akan terima. Dari 10-20 tahun akan datang, apa saya katakan, insyaAllah awak akan melihat kenyataan. Makin kita, umat kita di Nusantara ini makin bijak, makin terpelajar, dan internet masih lagi rampang, mereka akan terbawa dengan pergolakan ini. Yang sudah berlaku di negara barat akan berlaku pada negeri kita, Nusantara kita. Kenapa? Kenapa? Dan ulama syariah akan mati akal. Kamu tak boleh pakai hukum hakam. Itu saja hukum kita, hukum hakam. Hukum hakam. Dia punya undang-undang ini, syariah begini, dan dia punya hukum begini. Wah. Mereka tak peduli. Tak peduli. Kalau mereka tidak percaya pada Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, jangan cerita pasal hukum hakam. Mereka akan menolaknya. Seperti kaum Kristian sekarang. Itu pasal kita tengok Islam 1.8 bilion. Yang tak beriman, bukan Islam, 2.4 bilion pada masa sekarang. Lebih ramai. Macam mana kita mau dakwah buat mereka balik? Nak pakai syariah? Tak jalan. Syariah tidak akan dapat menjawab soalan-soalan yang mereka tujukan. Dan kalau kita tengok mereka punya Tuhan tu tidak wujud. Tuhan tu satu rekaan. Tuhan itu dibuat oleh Muhammad dan sebagainya. Kutukan dulu. Jadi bila kita tengok gini, yang tinggal tasawuf kita pasal bila tentang ketuhanan, hanya ahli tasawuf yang boleh handle. Hanya ahli tasawuf yang boleh buat mereka menerima akan Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Tapi sama ada kita akan masuk ke arena antarabangsa untuk memperbetulkan keadaan,
Seperti kamu lihat saya masuk ke dalam platform Quora dan menjawab soalan-soalan mereka tentang Tuhan, tentang Quran, tentang Islam, tentang Rasulullah yang mereka banyak menghentak. Ataupun kita ahli sufi boleh ikut seperti Awais Karnain, bawa diri sendiri. Ini yang saya takutkan. Saya berjamaah, bila saya sudah tiada, masing-masing bersendiri lagi. Sendiri kan. Solo kan, buat nasib kan. Tak ada kerja, jangan cari kerja lah kan. Saya kira tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain Tuhan. Mereka akan memencilkan diri, membawa diri. Kan? Kalau mereka tidak ada tugasan untuk ke arena international, mereka akan bawa diri sendiri. Itu pasal nak cari arif billah tu bukan senang. Mereka memencil seperti itu West Karnain hanya kerana Rasulullah pecahkan lubang dia. Rasulullah SAW yang berkata kepada sahabat, bila aku tak ada rombongan yang masuk dalam Madinah, periksa. Tanya, ada tak orang bernama West Karnain, Al-Karnain? Tanya, kan? Kalau kau jumpa dia, minta dia doa untuk kau semua. Kerana doa dia, pasti Allah makbulkan. Dan mereka kerana Rasulullah pecah lubang, Rasulullah tak ada, tak ada orang tak kenal dia. Berapa kali dia dah masuk keluar agaknya, orang tak kenal. Bila Rasulullah pecahkan lubang, bila Rasulullah tak ada, bila masuk ni rombongan-rombongan luar dalam Madinah, mereka start bertanya. Dan akhir berjumpa West Karnain. Minta dia doa. Dia tak nak kasih. Dia akan doa aku untuk dunia, bukan untuk perseorangan. Nak kasih dia baju baik-baik, nak kasih dia allowance, dia tak nak. Dia kata aku dengan baju kulit ni, suf ni sudah cukup. Tahan lama, tak nak. Dan dia bawa diri dia. Dia tidak mau campur. Kerana dia kata, aku kira tidak ada seorang yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain. Tak nak kan? Dia kata, dia buat diri. Ini boleh berlaku pada jemaah saya. Mereka sudah kenal Allah. Dan kalau saya tak ada, mereka ada yang bawa diri lah. Itu nasib siapa jumpa mereka, belajar dengan mereka, Alhamdulillah. Dan juga kita tengok Khidir. Khidir pun bawa diri sampai sekarang. Tak jumpa Musa AS, jumpa dia kan nasib baik Allah pecahkan, buka, tunjukkan. Kalau Allah tidak tunjukkan, tak ada orang sampai sekarang tahu pasal Khidir. Kerana Musa ingat dia yang terpandai. Maka Allah kata, kau pergi cari aku punya hamba. Kau belajar dia dengan dia. Kau akan jumpa dia. Kau jalan bawa ikan dalam bakul kau. Dan di mana ikan tu melompat keluar, di situ ada Khidir. Kau belajar dengan dia ilmu. Itu kita tahu. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa nak beritahu, ikan itu melompat keluar kan. Jadi Musa, itulah tempat yang kita cari. Mereka balik ke tempat itu, lalu mereka bertemu dengan Khidir. Kan? Dia tengok di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dia mau belajar dia Khidir. Seperti ramai juga akan berkata tak ada kerja, jangan cari kerja, melainkan tugasan kan. Begitu juga Khidir pun tak mau. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba Khidir di antara hamba kami, maka kami berikan kepada itu ajar kami, dan Khidir tak nak. Dia kata, kamu tidak akan faham apa yang aku akan ajar kamu, tak mau.
Tapi kerana sudah ditugaskan, dia ajar. Penghabisan Musa tak boleh terima. Kenapa kau bunuh budak yang kecil tu? Apa? Ini soal salah dari syariah. Kenapa kau pecahkan orang punya perahu? Ini pun salah dari segi syariah. Kemungkaran yang besar. Itu pasal dia tak boleh terima. Apa yang Khidir berkata? Khidir buat. Terus Khidir kata, engkau tidak akan boleh faham apa aku buat. Kau tidak boleh menerima apa yang aku akan ajar. Dan akhirnya, berpisahlah mereka. Dia kata, inilah perpisahan di antara aku dengan kau. Tak boleh faham. Tapi ingat, dia tak mau ajar. Dia tahu Musa tak boleh faham. Kan? Lepas tu dia hilang. Sampai sekarang hilang. Tak tahu mana dia pergi kan? Tak tahu. Dan kita Asif. Yang terbangkan sehingga sana Balkis. Tengok. Si Jin Afrik kata, aku boleh pindahkan sehingga sana Balkis tu sebelum kau bangun daripada tahta kau. Tapi Asif yang mempunyai ilmu daripada kitab Taurat atau kitab Zabur ke Taurat Allah. Ya, aku akan membawa singgah sana kepada sebelum mata kamu berkedip. Hebat betul dia punya ilmu dah. Ini makrifatullah kuasa. Makrifat kuasa. Dia boleh. Dan benar. Dia bawa. Tapi orang tidak kenal ini orang. Dulu. Sampai terjadi. Karena sudah ditugaskan buat begitu oleh Allah SWT. Baru mereka keluar. Kalau tak ada tugasan, mereka akan hilang. Saya pun sudah ada ini ilmu tahun 78. Orang tidak kenal dengan saya, cuma tahu saya berubah. Sampai adik saya kata saya very weak sekarang. Bila saya ingat mayat nenek saya nak dikebumikan, bapa saya suruh turun kat lubang lahat tu, supaya saya turunkan jenazah nenek saya. Belakang adik, dia berkata, saya objek. Bapa saya kata, kenapa kau objek? Ini wasiat nenek. Dia kata, abang very weak. Saya tu fikir apa? Benda weak ni kan? Pasal perubahan kita. Kita yang selalu menangis, sabar, beza dengan keadaan kita, kerana kita sentiasa di mana kamu memandang, kita memandang kehadiran Allah SWT. Kita selalu dalam tawaduan. Dia ingat saya weak. Bapa saya tanya, engkau boleh turunkan? Saya kata boleh. Maka saya turunkan mayat. Nenek saya tak ada masalah. Tak ada saya balik mengigau. Tak ada. Sampai orang silap pandang. Orang tidak kenal. Dan ada keluarga saya yang menyatakan saya sudah gila isim. Orang tidak kenal. Saya ingat adik saya datang semasa saya sudah dapat ilmu. Dia cakap pada saya, di situ ada seorang sahabat dia juga. Dan sahabat saya juga kat situ. Dia dekat depan sahabat saya itu dan depan saya cakap, abang nak cari Tuhan. Saya diam. Tuhan tu ada di mana-mana. Kat mana abang nak cari? Dia ada di mana-mana, tak payah abang cari. Saya diam. Makin dia repeat, saya kata, okey, oh Tuhan ada di mana-mana. Dalam tangan aku ada Tuhan. Itu dia jam. Dalam tangan aku ada Tuhan. Itu dia jam. Kan? Dia tak boleh jawab. Kan? Jadi, kita ingatlah orang susah nak kenal kita. Dia ingat
Pasal kita tidak keluar menunjukkan ilmu kita. 78 sampai 1990. Sehingga sahabat-sahabat saya yang sekarang ada profesor semua, dia cakap, Pak Chin, dia panggil saya Pak Chin lah. Kenapa hang tak bagi tahu hang ada ini ilmu semasa hang dengan kami? Itu jam dari tahun 70-an, 78 hingga 1990. Saya kata kerana pada masa itu saya tidak beri tugasan untuk mengajar. Jadi saya tutup mulut. Tak ada kerja dan cek kerja kan. Ada ketawa kan. Tapi Alhamdulillah mereka mengikut pelajaran ini. Pasal apa? Ini yang saya takutkan bila saya tak ada, jamaah akan lari sendiri, bersendiri, tidak mau menjalankan tugasan kalau tidak diberi. Kan? Tapi kalau kita diberi, saya dah tunjukkan cara-cara saya mengatasi mereka dalam forum Korah dan ini sudah disimpan di Yamas Indonesia. Cara-cara saya mengatasi mereka dengan menggunakan bidang tasawuf. Boleh kalian lihat dan insya-Allah nanti kita punya tazkirah lepas ini saya akan masuk bagian itu juga. Tunjuk bagaimana kita mengatasinya. Dan kita tengok lagi penghuni Gua Kahfi. Penghuni Gua Kahfi. Bila mereka melihat keadaan masyarakat mereka menjadi tak tentu hara, mereka bawa diri mereka lari bersembunyi di gua dan memohon pada Allah, lindungilah keimanan mereka. Maka Allah terima dan tidurkan mereka selama 309 hari. Ya, saya takut awak pun akan lari sembunyi di gua-gua lah. Saya tengok di sini. Mereka berkata pula sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Dan kita tengok dalam keadaan Kristian dan kita, dia tak menyembah Tuhan yang lain, dia tak percaya tak Tuhan. Dia tak nak beragama, dia tak nak Tuhan kerana dia sangat confused, bingung yang Tuhan boleh berkelakuan begitu zalim dalam Bible dan dalam Al-Quran. Mereka tak boleh terima. Kan? Dan mereka start makin bertambah. Jadi mereka yang ahli sufi tengok keadaan ini tidak mau sekumpul dengan mereka, akan lari, bawa diri, menyepi. Kan? Dan kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu supaya Tuhan kamu melimpahkan rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjaga urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Jadi Allah bantu mereka. Jadi kalau keadaan tergugat, maka kita ahli sufi akan membawa ilmu kita dan bersendiri. Gua ke, betapa ke, sebagainya. Kita tengok di sini, mereka tinggal di gua itu selama 309 hari, kira ahli sufah. Bila diketahui Rasulullah sudah berhijriah ke Madinah, ramai ahli sufi yang berada di pergunungan dan lembah. Tengok tu. Ini ahli sufi yang sembunyi bawa ilmu mereka, ilmu ketuhanan, tasawuf mereka. Sembunyi di lembah dan di pergunungan. Bila tahu Rasulullah masuk Madinah, mereka pergi ke Madinah dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Mereka adalah ahli Hafiz, saya lupa. Mereka adalah Hanif. Mereka percaya Tuhan yang satu.
Ya, ahli sufi yang pada masa itu, ataupun mereka adalah pengikut setia Nabi Isa, wallahu a'lam bissawab. Tapi mereka lah ahli sufi. Mereka turun masuk ke Madinah dan memeluk agama Islam. Kerana Allah sudah menamakan agama itu agama Islam dan meredai Islam itu agama di sisi Allah. Maka mereka turun dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Dan baginda letak mereka ke masjid, dalam masjid Nabawi bersama-sama sahabat-sahabat yang berhijriah, tak ada tempat tinggal, dan mereka dipanggil ahli sufah. Dan Rasulullah sayang kepada mereka dengan berkata, makan untuk satu cukup untuk dua, dua cukup untuk tiga, tiga cukup untuk empat, dengan harapan sahabat-sahabat akan panggil mereka makan bersama. Inilah ahli-ahli sufi di pergurungan dan di lembah, bawa diri masing-masing. Dan kedua akhirnya Mahdi. Kenapa saya bawa Mahdi sini? Kamu ingat Nabi Isa berkata, aku diturunkan bukan untuk memusnahkan syariah Nabi Musa, tapi aku diturunkan untuk memperbetulkan syariah Nabi Musa, kerana banyak sudah lari daripada asas. Banyak sudah lari daripada asas. Jadi dia turun untuk memperbetulkan. Kenapa lari daripada asas? Kerana kamu bila ada sesuatu kemuskilan agama, rujuk kepada pandangan-pandangan tulisan-tulisan ulama. Kamu tinggalkan Quran, Zabur dan Taurat. Tinggalkan. Terutama Taurat. Jadi Nabi Isa datang untuk memperbetulkan syariah yang sudah terkabur. Begini juga, bila syariah kita akan jadi teruk, masa itulah pandangan saya, Mahdi akan turun. Mahdi akan turun memperbetulkan syariah kita. Maka Imam Mahdi itu, dia akan mengisikan dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan. Sebagaimana sebelum ini dunia tertindas dan ditakbirkan dengan kuku besi, dia akan mentadbir dunia ini selama 7 tahun. Jadi di sini saya nak katakan, Mahdi itu bukan nama dia. Nama Imam Mahdi yang sebenarnya yang pertama ialah Muhammad bin Abdullah, sama macam Rasulullah. Jadi Mahdi ini adalah satu gelaran. Kita tak panggil khalifah, kita panggil Mahdi. Bukan satu Mahdi, ramai. Semasa Mahdi ini timbul, dunia belum lagi kiamat. Belum lagi kiamat. Dajjal belum keluar. Jud Ma'jud belum turun. Nabi Isa belum turun. Dan dikatakan satu hadis, bila Nabi Isa turun di Babul Lut, dia salat di sana, maka seorang Imam Mahdi akan salat bersamanya. Tentu bukan Mahdi ini, pasal jauh masanya. Jadi Mahdi ini akan banyak, ada Mahdi, seperti Fir'aun tu banyak, Mahdi pun banyak. Ini hanya gelaran, kita tak panggil khalifah, kita panggil Mahdi, Mahdi atau Imam Mahdi. Dan dia akan datang pada masa syariah Islam terjunam ke bawah. Kamu akan ikut mereka tapak demi tapak sehingga mereka masuk ke lubang biawak. Kamu akan masuk bersama mereka. Pada saat itulah Mahdi akan turun atau akan timbul dan memperbetulkan syariah kita. Jadi kita tengok di sini, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu dan setengah-setengahnya yang lain beberapa raja. Jadi kita akan ada beberapa Mahdi, dan Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal salih, mereka khalifah yang memegang kuasa perintah di bumi.
Khalifah yang berkuasa menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan. Jadi suatu perbetulkan syariah. Umat Islam selamat kan. Dan kita tengok di sini, dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang telah diredai untuk mereka. Dan dia juga akan menggantikan bagi mereka amanan setelah mereka mengalami ketakutan. Mereka terus beribadat kepada dengan tidak mempersukan sesuatu yang lain dengan. Jadi tengok di sini, dengan turunnya Mahdi akan dunia menjadi aman, Islam dikuatkan semula dan umat Islam akan bersatu. Jadi pandangan saya, bila Mahdi turun, bila syariah kita akan menjadi teruk. Sehingga ulama tidak boleh mengatasi pemuda-pemuda, orang-orang muda yang mulai bertanya tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Bila orang muda dengan secara open, terbuka, mengutuk Tuhan, mengutuk Al-Quran. Dan kita tidak boleh bikin apa kerana kebebasan bersuara, free speech. Pada masa itu, 10 hingga 20 tahun, kita tak boleh bikin apa. Sekarang mungkin boleh. 10 tahun dulu makin terpelajar, makin bebas, menteri-menteri pun menjadi terbuka pandangan. Pandangan semua jadi lain. Undang-undang akan berubah. Jadi, pada sahabat saya semua, kalian, kita sudah ada ini ilmu tasawuf. Kita lah ahli sufi. Kita sudah makrifat. Maka jagalah agama ketuhanan. Itulah dalam Yamas, itu ada Allah berfirman, hadis kursi, hai orang muda, jagailah agama Allah dan Allah akan menjagaimu. Hai orang muda, jagailah agama Allah dan kau akan dapat pertolongan Allah. Jadi kita jagalah ilmu yang kita ada ini. InsyaAllah saya akan tunjukkan di syarahan yang akan datang, bukan saja selepas ibadah, bagaimana kita dapat mengatasi masalah dakwah kepada yang mereka yang tidak dapat menerima Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya kembali kepada Bayu untuk kita berehat dan berjumpa lagi selepas ini. Bismillah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Sekarang tiba saatnya untuk rehat siang, Ustaz. Ya. Nanti kita berjumpa kembali di pukul 1.30. Baik. 30 kalau di waktu Singapura dan Malaysia mungkin 2.30, Ustaz. Ya, betul. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, itulah tadi sesi kedua telah usai disampaikan Ustaz. Kita akan berehat sejenak untuk sholat zuhur dan rehat siang. Baik, bersilakan untuk berehat. Terima kasih.